InsyaAllah tuan-puan, kita sekejap lagi kita mula. Kita akan sambung malam ni. Kita sambung muka surat surat 14, muka surat 14. Muka surat 14 kita akan sambung dalam ciri yang pertama, huraian sifat yang pertama. Huraian sifat yang pertama itu wujudun. Wujudun artinya ada. Itu kita akan sambung malam ni, berkaitan dengan dalil, dalil naqli ataupun dalil aqli dan dalil naqli, adanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung berkaitan dengan dalil adanya Allah Subhanahu wa taala dari sudut akal, dan juga yang kedua last sekali dalil naqal, dalil yang dinakalkan daripada Quran. Malam ini kita akan settlekan sifat yang pertama. Kita akan settle sifat yang pertama. Kita akan settle sifat yang pertama malam ni. Sebelum kuliah akan datang, kita akan sambung ciri yang kedua. Kita akan sambung ciri yang kedua. Ciri yang kedua iaitu qidam. Ciri yang kedua iaitu qidamun. Baik, kita mula dulu tuan-tuan, pelan-pelan sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan, kita mula dulu sebagai intro. Kita intro dulu sebelum kita akan masuk tajuk. Dah kawan-kawan masuk, baru kita akan masuk tajuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, seperti mana yang kita maklum, hari ini ataupun malam ini kita akan sambung pengajian kuliah kitab Misbahul Munir. Kita dah masuk kandungan utama kitab Usuluddin ini, kitab akidah ini, iaitu membincangkan tentang ciri ketuhanan yang pertama. Minggu lepas kita dah masuk ciri yang pertama, iaitu ciri pengenalan ketuhanan yang pertama, iaitu ciri yang bernama wujudun, ciri yang bernama ada ataupun sifat yang bernama ada. InsyaAllah malam ni kita akan lengkapkan, kita akan settlekan dalil dari segi akal, bagaimana cara kita fikir, bagaimana cara fikir kita yang membuktikan ataupun menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu ada. Dan juga dalil, kita lengkapkan dalil naqal, dalil yang diadaptasi daripada Quran yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Baik, sebelum kita nak mula tuan-puan, kitab kita muka surat 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke 8, baris ke 8 daripada atas. Tajuk atas tu wujubun, wajib pada syarak tu. Itu baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Baris ketujuh, dan dalil atau tanda kata Allah Ta'ala itu ada. Itu yang kita akan bincang. Baik, sebelum kita nak masuk spesifik tajuk, kita nak mula sambil-sambil kita menunggu kawan kita tuan-puan.
kita intro dulu dengan kita review balik konsep pengenalan ataupun konsep mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kenapa perlukan dalil? Itu penting tu Puan. Sebelum kita masuk dalil, kita review balik ataupun kita recall balik secara umum konsep pengenalan terhadap ketuhanan. Kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada dalil. Kenapa? Baik, jawab dia tuan-puan. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini dia diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kenal secara jazam serta dalil. Barulah dinamakan mengenal yang sempurna. Barulah dinamakan lepas tanggungjawab kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang dinamakan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-puan, ada tiga. Dua, pertama yang sempurna, yang kedua yang tidak sempurna, yang ketiganya ialah yang dinamakan kafir, yang tidak dinamakan kenal Allah Ta'ala. Iaitu kita kena tahu di mana kedudukan kita. Tanpa kita belajar tuan-puan bahaya, kerana kita tak tahu kedudukan yang sebenar kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sementara nak menunggu kawan kita sebut balik konsep mengenal Allah Ta'ala ini. Ada tiga kategori, tiga situasi orang ini. Yang pertama tuan-puan iaitu yang dinamakan mengenal yang sempurna. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, yang lepas tanggungjawab kita, yang diperintah oleh Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iaitu yang dinamakan mengenal ni tuan-puan, mengenal dengan sempurna, iaitu disyaratkan kita mesti mengetahui serta mengaku tentang adanya Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara jazam. Ini poin pertama. Secara jazam, iaitu secara putus, tidak berganjak walau apapun berlaku, tetap putus secara tetap, secara jazam. Itulah iman yang sempurna. Serta ada dalil. Kata kunci di sini tuan-puan, iman ataupun mengenal yang sempurna, mengenal Allah Ta'ala yang sempurna, pertama mesti jazam, yang kedua mesti ada dalil. Apa dia jazam itu tuan-puan? Kita mengenal, yang kita tahu, kita sedang collect info untuk kenal Allah sekarang ini tuan-puan. Proses kita sedang berada pada proses mana? Proses mencari, mengumpul maklumat tentang ketuhanan. Maka kita mengetahui, kita tahu. Yang keduanya kita mengaku apa yang kita tahu. Mengaku itu tuan-puan secara jazam, secara tetap, secara putus, tak berganjak walau apapun berlaku, serta ada dalil. Ini dinamakan mengenal yang sempurna, yang dinamakan iman yang sempurna. Baik, settle. Ini yang kita nak. Kenapa kita nak belajar malam ini? Dalil. Kita nak belajar dalil supaya kita kenal Allah Ta'ala yang sempurna. Kalaulah kita kejap saja tapi tak ada dalil, itu situasi yang kedua. Yang kedua tuan-puan, mengenal Allah Ta'ala yang kedua yang tidak sempurna, tetapi dinamakan kenal dia, tak sempurna, tetap berdosa. Macam mana? Iaitu dia mengaku, dia mengetahui serta mengaku tentang adanya Allah serta segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala secara jazam, secara tetap, secara putus, tak berganjak. Itu dia panggil tetap. Tak berganjak, tak berubah walau apapun berlaku. Tapi tiada dalil. Dia panggil muqallib. Orang yang ikut guru. Ikut apa yang orang lain kata. Cuma dia tahu serta dia mengaku secara putus tapi tak ada dalil. Kenapa adanya Allah Ta'ala? Orang tanya dia ada Allah Ta'ala? Ya ada. Dia mengaku ada Allah Ta'ala. Dia mengaku Allah bersifat dengan qudrah. Dia mengaku Allah bersifat dengan iradah. Tetapi orang tanya, mana bukti yang kata Allah Ta'ala bersifat dengan iradah? Mana bukti yang Allah bersifat dengan ada? Dia kata tak tahulah. Tak tahu. Dia kata ada bukti-bukti tak tahu. Tapi dia kata Allah ni ada. Cuma nak tunjuk dalil bukti ada tak tahu, tak erti. Maka situasi kedua ini tuan-puan, orang panggil orang yang tidak sempurna mengenal Allah. Statusnya khilaf ulama.
Orang yang muqallib ini tuan-tuan, orang yang taklid tanpa dalil ini dari segi usul, dari segi usuluddin, bukan furu', dari segi usuluddin, dia ini ada khilaf. Qaul mu'tamad mengatakan sah imannya tetapi berdosa. Kena belajar sehingga dia nampak dalil. Kena dia tahu dalil adanya Allah, dalil adanya qidam, dalil Allah bersifat dengan qidam, dalil Allah bersifat dengan baqa. Bagi dia nampak, bagi dia reti dengan akal dia. Selagi mana dia tak faham, dia tak reti dengan akal dalil, maka tetap berdosa dia walaupun iman dia sah. Tetapi qaul dhaif mengatakan orang ini kafir. Tetapi qaul dhaif lah. Itu isu yang situasi kedua. Ada situasi yang ketiga. Ini orang yang kafir. Situasi ketiga iaitu dia mengetahui, dia tahu adanya Allah. Dia tahu Allah bersifat dengan kesempurnaan, tetapi tak jazam. Bukan secara jazam, bukan tetap. Dia boleh berubah pada bila-bila. Iman turun naik. Iman boleh berubah mengikut keadaan. Maka kalau iman yang tak jazam, maka dihukumkan kafir. Bukan soal dalil, tapi jazam pun apatah dalil. Jazam pun tak ada, ataupun dalil, lagi-lagilah kita tak bincang. Kalau jazam tapi dalil tak ada, itu boleh tahan. Itu termasuk situasi yang kedua. Situasi ketiga ni, orang yang kafir, iaitu orang yang ada mengaku tapi secara jazam. Bukan secara jazam, iaitu secara tak jazam, secara tak putus. Jadi apa hukum dia? Hukumnya ialah kafir. Baik, settle tuan-puan. Kenapa kita terjawab soalan kenapa perlu kita nak belajar mencari dalil? Jawab dia kerana nak melengkap dan menyempurnakan ma'rifah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nak melengkap dan menyempurnakan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pengenalan kita dengan Allah taala, mesti tahu serta mengaku adanya Allah dengan segala sifat kesempurnaan secara jazam serta ada dalil. Kita boleh buktikan dalil adanya Allah, itulah dia sempurna kita, bebas kita daripada taklid, daripada ikut orang. Sebab dalam usul tidak dibenarkan taklid, dalam furu'uddin, dalam ilmu ataupun dalam ilmu fiqh, dalam sistem syariat, maka kita mesti taklid. Itu beza tu apa? Kalau dalam usuluddin tak dibenarkan taklid, mesti nampak sendiri dengan akal kenapa Allah ada, nampak sendiri dengan akal kenapa Allah bersifat dengan qidam. Tetapi di dalam furu'uddin, dalam sistem syariat Allah Ta'ala, di dalam fiqh, kita tak perlu cari dalil sendiri, bahkan kita mengikut mujtahid mutlak yang mengemukakan dalil kepada kita, sah segala ibadat kita. Tak perlu cari dalil. Bahkan kita tak reti cari dalil pun sah ibadat. Orang tanya kita semayan, kenapa rukun 13? Mana dalil rukun 13? Kita tak tahu dalil rukun 13. Tetapi kita tahu nas ulama, teks ulama ada di dalam mana-mana kitab fiqh menunjukkan bahawa rukun 13 nak sah sembahyang, ada dalil, ada nas daripada ulama. Dan ulama itu dia ada dalil, boleh mengemukakan 13 rukun. Mana dalil yang dikemukakan oleh ulama, kita taklid, kita follow, kita ikut ulama. Dalam furu'uddin sah, tetapi dalam usuluddin ditolak, tidak sah. Baik, settle tuan-tuan. Baik, kita terus masuk perbahasan kitab kita. Dah kita dah tahu dah punca apa yang kita nak belajar malam ni, iaitu kita nak mencari dalil bagi faham, bagi nampak dengan akal kita kenapa adanya Allah Taala, di mana dalil dia. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Cuma tuan-puan, dalil ini ada dua. Pertamanya dalil standard fardu ain, yang keduanya dalil standard fardu kifayah. Di mana kewajipan kita? Iaitu dalil yang menjadi wajib ain kita, wajib fardu ain ke atas tiap-tiap individu, iaitu dalil secara ijmal, secara ringkas, bukan secara detail. Malam ni dia nak ajar teori fikir, cara fikir untuk nampak adanya Tuhan secara ijmal, secara tafsil, iaitu standard yang kedua, fardu kifayah. Jadi standard fardu ain tuan-puan ke atas individu mukallaf, memadai dia tahu adanya Allah Ta'ala ini secara ringkas sahaja, tanpa dia pandai fikir secara detail. Cukup. Cuma secara detail itu fardu kifayah.
Nak kena ada orang yang boleh menguasai secara detail. Tapi dalam kitab kita ni dia bagi detail. Mana tandanya ada Allah? Dia kata tanda ada Allah, ada makhluk. Dah cukup. Simple je dalil. Apa dalil ada Allah? Ada makhluk. Ada alam ini. Ada baharu. Ada makhluk, ada alam, ada baharu. Itu tanda adanya Allah. Takkanlah kita ada ini dengan sendiri. Mesti ada orang yang menjadikan kita. Daripada kita tiada, tiba-tiba kita ada. Lepas daripada ada, kita tiada balik. Siapa yang mengada dan mentiada? Sudah tentunya Allah Ta'ala. Itu saja dalil yang kita pandai. Sudah memadai, sudah sah, sudah lepas tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala untuk mencari dalil. Nampak dengan akal. Dia panggil dalil akal. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sambung tuan-puan baris ke-7 daripada atas tu. Dan dalil. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala. Kita dah tahu makna wujud. Makna wujud. Makna ada. Kita tahu ada itu merujuk kepada nama bagi sifat. Dan kita tahu makna ada merujuk kepada ada nisbah zat. Dan pula ada itu merujuk kepada ada hakiki. Bukan ada majazi. Maka ada hakiki. Iaitu yang dinamakan ada hakiki itu iaitu ada yang tidak dimulai dengan tiada. Itu dipanggil ada yang sebenar-benar ada. Maka sambung malam ni dalil. Dan mana dah hilang dah. Dan dalil atau tanda-tanda kata. Kata ni maknanya i'tiqad. Tanda kata Allah Ta'ala itu ada. Mana dalil? Dalil atau ni panggil atau tafsir, bukan atau hakiki. Atau ni banyak, ada atau tafsir, ada atau yang hakiki. Ni atau ni wawul atah, tapi atah dalil. Nak tafsir apa makna dalil? Kerana dalil bahasa Arab. Apa makna dalil tu? Tanda. Bukti yang menunjukkan kata ada Allah. Mana bukti yang menunjukkan kata adanya Allah Ta'ala? Dan dalil atau tanda-tanda kata. Yang ni kata ni pegang dalam hati kita. Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya Allah Ta'ala itu tak tiada. Ialah tu khabar. Ialah tu baru mula fikir. Jadi tanda ni tuan-puan, dalil pertama dia nak jelas kepada kita iaitu dalil akal. Dalil kita analisis dengan akal kita. Kita renung dengan akal. Kita perhati dengan akal. Kita cuba faham dengan akal. Ni dalil yang wajib atas kita. Cuma kita bahas secara detail ni dipanggil dalil secara tafsili ni fardu kifayah. Dalil secara ijmal itu fardu ain. Jangan kalaulah kita tak berapa nak menguasai dalil yang detail ni tak menjadi isu, tapi yang paling penting kita tahu dalil ijmal, dalil ringkas. Adanya makhluk ini itu dalil adanya Allah Ta'ala. Ini dia nak jelas secara detail. Bagaimana cara kita nak fikir. Sehingga conclusion, sehingga result, sehingga last sekali kita buat kesimpulan. Tetap Allah Ta'ala ini mesti ada. Dalil kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Jadi ada sungguh tu dipanggil wujubun wajibun. Ada sungguh. Ianya Allah. Ianya Allah Ta'ala itu tak tiada. Jadi tak tiada Allah tu jadi panggil istihalah. Tiada Allah Ta'ala itu mustahil, tak tiada. Tak itu dia panggil istihalatu mustahilun. Ianya Allah Ta'ala itu tak tiada. Jadi tak ada Allah tu tak terima sama sekali. Beza tu apa nak? Di antara tiada dengan tak. Yang sifat istihalah yang nak kita pegangnya apa dia? Yang nak menzahirkan makna ada. Apabila kata ada Allah Ta'ala, sungguh ada. Apa makna sungguh ada? Tak terima tak ada. Nak kata tak ada tu akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana ada sungguh. Itu yang kata ada sungguh. Sebab tu ulama kata istihalatu mustahil ini nak menzahirkan lagi makna wujubun wajibun. Nak menzahirkan makna ada.
Sebab tu tak boleh kita hanya sekadar pegang ada sungguh. Kita kena pegang juga tak ada. Bukan tiada tu. Kita kena pegang tak tiada tu. Tak ada Allah Ta'ala ni akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana dia ada sungguh. Tu beza. Dua-dua tu kena pegang. Bukan pegang mustahil. Bukan kita pegang mustahil. Bukan kita pegang tiada Allah. Kita pegang tak tiada tu. Kita pegang belah tak tu. Tak tiada Allah Ta'ala. Tak tiada ini dia ada dia panggil pertumpahan, dia istihalatu mustahil, dia makna wujud. Ini ada dalil dia. Setengah orang kata ini buat pening, ini teori cara perbahasan ciri Allah Ta'ala antara ciri wujud dengan ciri istihalah ni buat memeningkan. Tidak. Dia ada dalil sumber yang jelas. Allah Ta'ala declare dalam Quran, "Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Ini dalil ada istihalah, ada wujud, ada istihalah. "Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Maka bertawakkallah kepada Tuhan kamu yang berciri. Tuhan mana? Tuhan yang cirinya ialah penhidup. Apabila dia penhidup, la yamut, dia tak mati. La yamut, itu istihalah. Yamut itu mustahil, la itu istihalah. Tak mati. Mati itu mustahil. Yang kita nak pegang ialah Allah Ta'ala ini tak mati. Kenapa dia tak mati? Dia ada sifat yang bernama penhidup. Apabila dia ada ciri dan sifat penhidup, maka dia tak menerima mati. Itu dipanggil tak mati. La yamut itu Allah sendiri declare dalam Quranul Karim. Bermaknanya teori yang digubah, yang disusun, yang disilibuskan oleh para ulama kita, al-imam kita, bersumberkan Quran dan hadis. Maksudnya, formula ini ataupun cara susunan ini diambil berdasarkan Quran dan hadis. Itu nak menolak da'iyah. Ada orang yang mengatakan istihalah mustahil ini boleh memeningkan orang. Tidak. Boleh bertambah keyakinan dan pengenalan kepada Tuhan. Nak bagi confirm, nak bagi kejap, nak bagi tahqiq, kenal dia tentang satu-satu sifat. Mesti dikombinkan dengan sifat sungguh dan juga sifat tak ada pada Allah. Dengan tak. Allah Ta'ala tak berbilang. Allah Ta'ala tak, mula. Tak ada mula. Tu, cuma tak ada itu ciri yang kita kena pegang. Baik, settle tuan-tuan. Tu tanda ada sungguh Allah, ia Allah Ta'ala ni tak tiada. Tak ada Allah, tak tiada Allah, tak terima sama sekali. Bagaimana cara fikir? Ialah tabu khabar. Dan dalil tu mubtada, dan dalil tu ialah kita fikir. Kita fikir ini dipanggil dalil akal. Dan mendahulu dalil akal daripada dalil nakal. Dalam bab usul tuan-puan, dia kena dahulukan dalil akal berbanding dalil nakal. Adakah ada hujah dalil nakal? Dalil akal ini? Ke pandai-pandai ulama aja bawa teori akal? Ada hujah. Ini kita fikir. Fikir apa? Kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Kita fikir inilah dalil akal berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi menyatakan, tatafakkaru fi khalqillah, la tatafakkaru fi dhatillah, tatafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu fikir, hendaklah kamu renun, hendaklah kamu perhati dengan akal kamu, sehingga kamu reti, sehingga kamu faham bahawa adanya Allah Ta'ala. Nak tahu ada Allah, perhati makhluk. Tengok makhluk. Fikir tentang makhluk. Ini dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wa sallam. Kita fikir. Bagaimana kita fikir? Dengan perhati. Dengan kita perhati, dengan pemerhatian kita. Menggunakan daya penakkulan. Akal ni fungsi. Menggunakan fungsi akal. Sebab tu akal yang waras, akal yang cerdik, sahaja yang ditaklif oleh Allah untuk mengenal. Adapun akal yang tak rasyid, yang ghaira rasyid, yang bukan rasyid, maka tidak dituntut untuk Allah kenal, untuk kenal Allah Ta'ala. Orang yang bodoh tuan-tuan, bodoh dengan makna tak boleh guna akal, tak reti untuk faham Tuhan, maka tak
tuntut atas dia untuk kenal Tuhan. Macam orang gila tuan. Orang gila, dia tak wajib atas dia kenal Tuhan. Orang bodoh, bodoh sungguh. Bodoh betul. Bukan bodoh kita orang Melayu. Orang Melayu ni lambat faham pun dia kata bodoh lah. Kita kalau lambat faham, tapi boleh faham. Cuma lambat, itu slow sahaja, slow learner sahaja. Itu tetap dia ditaklif untuk kenal Tuhan. Dengan perhati, menggunakan daya penakkulan, daya ataupun fungsi akal dia. Dan tilik tengok. Dengan menggunakan pemerhatian dia, dan tilik ni dan tengok. Dan melihat. Dia melihat, kemudian diguna daya penakkulan. Melihat tu kepada apa? Kepada makhluk ini. Dia melihat kepada makhluk ni. Ini dalil nak kata ada Tuhan. Kita tengok makhluk. Kenapa nak tengok makhluk? Kerana makhluk ini istilah yang kita akan belajar tuan. Istilah satu benda tapi istilah berbeza. Dia panggil nisbah berbeza. Makna berbeza mengikut nisbah. Di antara makhluk, di antara hadisun baru, di antara mungkin, di antara kainat. Ini makna berbeza mengikut nisbah. Apa maksud makhluk tuan-puan? Ma khalaqallah. Tiap-tiap sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisbah sesuatu benda ini dicipta oleh Allah Taala, maka kita panggil makhluk. Makhluk ini nisbah sesuatu benda ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil makhluk. Kerana makhluk ini baru adanya ada makhluk. Makhluk ini status dia tuan-puan baru ada. Makhluk ini status dia baru ada. Baru adanya makhluk. Baru ni tuan-puan juga istilah ataupun terma yang diguna di dalam ilmu kalam. Terma-terma ini kita kena faham supaya kita boleh guna. Penggunaan istilah di dalam ilmu kalam, kita kena faham setiap satu supaya kita tak pening. Apabila orang sebut istilah baru, kita tahu apa baru. Orang sebut makhluk, kita tahu apa dia makhluk. Orang sebut mungkin, kita tahu. Ini kunci untuk cepat memahami apapun bidang ilmu. Kita mesti memahami setiap terma yang digunakan oleh ulama. Apa bahasa yang digunakan oleh ulama, mesti kita kena tahu mengikut sisi pandang ilmu yang kita belajar. Kita belajar ilmu kalam, ilmu usuluddin, kita kena tahu apa makna makhluk menurut ilmu usuluddin. Apa makna baharu menurut ilmu usuluddin. Baik. Jadi baru ni tuan-puan, dia panggil apa? Dia panggil hadisun. Hadisun ni baharu, iaitu maujudun ba'dal adami. Maujudun ba'dal adami. Iaitu nisbah apa tuan-puan? Nisbah ada sesuatu itu sebelumnya tiada. Itu dipanggil baharu. Kita dipanggil baharu. Kenapa kita dipanggil baharu? Nisbah kita ini sebelum ni tiada. Kemudian kita ada. Sekarang ni kita ada. Sebelum kita ada ni tuan-puan, status kita apa? Status kita tiada. Maka kita nak jelas, ulama nak guna baharu ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada nisbah sebelum ni tiada. Sekarang ni ada. Maka dia panggil baharu. Kita juga. Kita pun nama makhluk. Kalau makhluk nisbah kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Apabila kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala, kita panggil kita ni makhluk. Dan nisbah kita ni ada mula. Sebelum ini kita tiada. Kemudian ada mula. Bila mula Allah cipta kita, maka kita juga boleh dipanggil baharu. Padahal settle dua istilah itu. Baik, kerana apa kita nak tilik makhluk ni? Kerana makhluk ini baru. Adanya ada makhluk. Kerana makhluk ni, kita ni, benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala ini, suatu dicipta oleh Allah Ta'ala ini, statusnya baru ada. Kenapa baru ada? Kerana sebelum ni tiada. Kemudian Allah cipta, muncul kita, dinamakan baru ada. Ini apa dia? Ada mula. Dan tiap-tiap yang baru ada itu, tiap-tiap yang baru ada mula lah. Tiap-tiap yang baru ada itu, tentulah.
Didahulukan tiada. Tentulah dimulai dengan tiada. Ni standard dah. Formula ni. Tiap-tiap baru ni, tiap-tiap sesuatu benda yang kita panggil baharu ni, yang kita panggil baharu, dia dimulai ataupun didahului dengan tiada. Apapun baharu tuan-tuan ni, ini dia panggil apa? Dia panggil formula. Tiap-tiap baharu ini tentu dimulai dengan tiada. Kita ni tuan-tuan, apa mula kita? Mula kita tiada. Selepas kita tiada tu barulah kita ada. Sebab tu kita panggil kita ini ada mula. Bila mula ada kita? 40 tahun yang lampau. Bila mula ada kita? 45 tahun yang lampau. Itu ada mula. Baharu status dia, tiap-tiap baharu tentu ada mula. Tentulah didahulu, yakni dimulai dengan tiada. Kalau begitu, ni cara dia nak kita fikir, cara bercakap tuan-tuan. Dia susun ayat dia nampak panjang ni. Tapi conclusion mudah saja. Dalil tuan-tuan, kita ayat yang disusun oleh ulama, cara fikir disusun oleh ulama ini, dia kata kunci dia nak jelas kepada kita bagaimana cara fikir nak suruh kita nampak bahawa Allah mesti ada. Allah ni ada. Kok mana pun kena kata Allah Ta'ala ni sungguh ada. Mana dalil? Cara kita fikir. Tengok. Bagaimana cara fikir? Tengok kepada makhluk. Perhati makhluk, tengok makhluk, guna akal. Itu dia panggil tengok makhluk, kemudian fikir. Kemudian renung. Jangan tengok saja tak renung. Tengok saja, kemudian kita fikir. Fikir apa dia? Makhluk ni dia kata, makhluk ni baru ada. Makhluk ni dia kata baru ada. Dan tiap-tiap baru itu dia kata tentu ada mula. Kita ni dia suruh fikir kita. Makhluk, bukit, bukau, gunung, ganan, tak kisahlah. Kita ambil kita. Makhluk ni dia kata kita ni baru ada. Tiap-tiap benda yang baru ada ni dia kata, tiap-tiap yang baru ada tentu ada mula. Tentu didahulu dengan tiada. Maksudnya tentu dimulai dengan tiada. Kenapa mula dengan tiada? Sebab tu kita ada mula. Kalau begitu, kalau gitulah dia kata. Ini pasal penulis ni kau Kelantan. Cakap-cakap ala-ala dia lah. Kalau begitu, dia kata, kalau begitu, nyatalah di sisi kita, di sisi orang yang fikir tu, bahawa makhluk ini, nyata tu mana nampak di minda dia. Nyatalah. Nyata dah lagi. Nampak dah lagi. Sebab tu belajar Usuluddin ni korang. Kena nampak di hati. Kena faham. Nampak dah lagi. Kena nyata. Nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Kalau makhluk ini jenis baru, dan baru, tiap-tiap baru ni didahulu dengan tak ada, asal benda baru ni tak ada. Baru ada je ni. Tu. Kalaulah makhluk ni asal tak ada, jenis baru ada, kalau begitu dia kata, makhluk nyatalah di minda kita, makhluk ini dinamakan mungkin. Bertemu istilah baru satu lagi. Makhluk ini mungkinum, namanya nama makhluk. Orang panggil mungkin nama makhluk ni. Kena tahu pula apa dia mungkin tu. Mungkin ni dia panggil apa tuan-puan? Mungkin dia panggil ma yasihhu wujuduhu aw adamuhu. Tu mungkin. Istilah juga merujuk kepada makhluk juga, tapi nisbah. Jangan pening. Mungkin pun kita nama, makhluk pun nama, baharu pun nama. Mungkin, mungkinat jamak. Mungkin ni apa? Mungkin ni ma yasihhu wujuduhu aw adamuhu, iaitu akal kita, mindal kita boleh terima ada dan boleh juga terima tiada. Dua-dua sama balance, sama berat. Bila ni tuan-puan? Sebelum Allah cipta. Ni ingat, nisbah. Sebab tu kunci kena ingat. Perbezaan nama istilah terma menunjukkan makhluk ni, nama pelbagai ni, lebih kurang 10 nama. Nanti masuk bab apa nama ni, mukhalafatul hawadis, kita akan beri 10 nama hawadis.
Nama makhluk ni ada 10 semua tuan-puan. Lebih kurang lah dia lebih. Tapi lebih kurang asah kita bagi supaya kita mudah faham. Bagilah nama apa pun, baca kitab Jawi, kitab Arab, apa pun nama merujuk pada hawadith tu kita faham. Panggil baharu pun kita tahu, panggil apa nama mungkinak pun kita baru faham, panggil makhluk pun kita faham. Sebab kita dah tahu setiap istilah itu. Jadi mungkin ni tuan-puan, dia panggil apa? Merujuk nisbah. Sebelum Allah cipta ini, sebelum munculnya, sebelum dinamakan makhluk, dia nama mungkin. Kenapa? Kerana mungkin ini nisbah kepada suatu benda yang sah, yang boleh terima, akal boleh terima nak kata ada, akal boleh terima nak kata tiada. Sama balance, sama berat antara ada dengan tiada. Apabila Allah mengadakan dia, maka kita namakan dia makhluk. Nama dia, nama makhluk. Sebelum makhluk tu dinamakan mungkin lah. Apabila ada saja Allah cipta saja dia, maka dinamakan makhluk. Tapi sebelum dia cipta, sebelum Allah cipta, apa nama kita? Mungkin. Status mungkin. Maknanya sah ada dan sah untuk Allah Ta'ala nak tiadakan. Sama berat saja akal kita. Bukan mesti Allah buat. Tak mesti. Tak boleh paksa Allah untuk cipta makhluk. Habis. Mungkin namanya. Dan mungkin itu, dia jelas. Yang kata mungkin tu apa dia? Mungkin. Dia tauhid ni istilah je tuan-puan. Faham istilah, mudah je. Mudah tu hak simple lah. Jangan belajar hak payah tu. Hak dalam tu payah lah. Dalam tu saya pun tak reti. Hak tu payah. Hak fardu kifayah tu. Jadi kita belajar yang asas saja. Yang nak asas untuk kenal Tuhan basic. Mudah. Yang duk payah tu sebab mungkin, sebab istilah. Mungkin tu apa dia kata? Dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada, dengan bersamaan berat keduanya ada dengan tiada tu. Barang, sesuatu yang terima ada ni akal boleh terima. Akal boleh terima nak kata ada, dan terima tiada, dan akal boleh terima nak kata tak ada pun. Tak mesti ada. Kita ni Allah Ta'ala nak cipta. Di sisi Allah Ta'ala, akal kita boleh terima nak kata kita ni ada, nak terima tiada. Dengan sama berat. Bersamaan berat. Sama berat ni antara ada dengan tiada. Maksud sama berat ni apa dia? Yang kata sama berat ni tuan-puan, akal kita boleh terima. Tu panggil sama berat tu. Akal boleh terima antara ada dengan tiada. Tu mana sama berat. Ini istilah petani. Istilah petak Kelantan tuan-puan. Sebab penulis ni orang sana. Jadi dia menggunakan istilah-istilah, gaya-gaya dia lah. Sama berat. Tapi ni istilah tauhid lah. Baik. Teta, ni cara fikir dia tengah mikir lagi ni. Bahawa makhluk ni mungkin. Apabila makhluk mungkin, dia kata, dan mungkin tu barang yang boleh ada dengan boleh tak ada sama berat, dia kata. Bahkan, bukan saja sama berat, dia kata. Bahkan berat sebelah tiada. Dia sama berat tu qaul mu'tamad. Berat belah tiada ni qada'iyah lah. Bahkan dia kata berat sebelah tiada. Makna berat ni akal mudah nak terima belah tak ada. Bahkan dia kata berat sebelah tiada. Akal mudah untuk terima nak belah tiada. Apa? Asal kita ni tak ada kan? Kita ni asal tak ada. Asal tiada. Maka mudah untuk akal terima belah tak ada daripada belah ada. Tu bahkan dia kata berat sebelah tiada. Kenapa? Kerana asal kita ni tiada. Asal makhluk ni tiada. Kemudian baru Allah Ta'ala cipta. Baru ada. Tu. Dan ringan sebelah ada. Ringan ni mana? Mudah akan nak terima belah tiada. Belah ada. Dan ringan sebelah ada. Tadi berat. Berat sebelah tak ada. Ringan sebelah ada. Berat sebelah tak ada. Nak kata tak ada. Berat sebelah tiada. Kerana asal tak ada. Sebab tu asal kita ni tak ada. Berat tak ada lagi dengan ada ni. Jadi ada tu ringan. Maksud ringan tu, di antara berat, kalau ukur di antara kita ni ada dengan tak ada ni, berat tak ada lagi. Kenapa berat tak ada ni? Kerana asal kita memang tak ada pun. Kemudian Allah bagi ada. Jadi belah ada tu ringan.
Ha. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Dia kata tiba-tiba hak berat, hak asal kita tak ada tu, mudah terima tak ada tu, daripada ada, tiba-tiba hak ringan ni, hak ada ni jadi berat. Maksud apa? Tiba-tiba kita dari segi akalnya mudah kita terima, tak ada lah kita ni sebab asal memang kita tak ada pun. Daripada ada, tiba-tiba hak ada ni Allah cipta kita jadi ada. Tu dia kata, tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Berat tu jadi ada lah. Yang ringan itu jadi berat, jadi ada. Maka tentulah tak terima pada akal kita. Dia kata, tiba-tiba hak asalnya kita tak ada ni, hak boleh terima sebab kita tak ada, berat belah tak ada kita ni, jadi hak belah ada tu ringan. Jadi hak ringan itu tiba-tiba jadi berat. Sebab apa? Kita ni ada. Allah cipta makhluk. Maka tentulah dia kata tak terima akal kita, tak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Sudah tentu akal tak boleh terima. Hak benar ringan tu jadi berat dengan sendiri. Hak benar berat tu tak apalah. Asal tak ada ni memang kita mudah terima dah. Tak ada kita ni. Sebab asal memang kita tak ada. Hak ada kita ni belah ringan sangatnya. Sebab apa? Sebab asal kita tak ada. Nak ada Allah ni, nak ada kita ni. Ringan makna tipis. Tiba-tiba hak ringan ni, hak tipis ni jadi berat. Sebab apa jadi berat? Jadi ada. Maka takkanlah dia ada dengan sendiri tanpa ada orang yang mencipta, orang yang memberatkan. Tu je poinnya. Bahasa je payahnya tuan. Kata kuncinya mudah je. Kalau kita fikir bodoh-bodoh cara mudah tuan, makhluk. Ringkasnya, tanda ada Allah ini makhluk baharu. Kita ni makhluk. Adanya makhluk ni sebagai dalil, sebagai bukti ada Tuhan. Cara fikir mudah macam mana? Makhluk ni ada. Makhluk ni baharu, status dia. Baru ni maksud ada, baru ada. Sebelumnya tak ada. Maka asal kita tak ada, tiba-tiba jadi ada, takkan jadi ada sendiri tanpa ada sesuatu yang menjadikan. Maka siapa yang menjadi? Yang menjadikan itulah mesti ataupun tetap Allah Ta'ala. Tu je poin dia nya. Tapi bahasa dia ni panjang lah. Cara dia tulis, cara ibarat ni. Dia kata tak jadi berat sebelah itu, yang ringan itu dengan sendiri. Bahkan tu bukan bahkah. Bahkan dia tertukar nun. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini, dan yang memberat beri ada itulah Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala itu sifat bagi Allah tu tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Tu habis kesimpulan dia. Tentulah. Tentu apa? Tentulah Allah Ta'ala ini ada, tak terima pada akal kita nak kata Allah itu tiada. Tu penutup dia. Bahkan mesti ada, penutup dia mana tadi? Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini, dan yang memberat beri ada itulah Allah Ta'ala. Yang memberat, yang mencipta, Allah yang menjadikan makhluk inilah, itulah Allah Ta'ala. Yang tentu ada Allah Ta'ala tu, mesti ada, tentu sungguh ada, tak terima tiada sekali-kali. Habis. Begitulah penutup dia. Pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya atas mukallaf mengetahui akan dia akan pengakuan dalam hati tadi. Lagi yang betul dengan nas Quran dan hadis yang menunjuk kedua nas Quran dan hadis tadi dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak masuk pula dalil Quran. Habis dah dalil hadis, dalil akal. Jadi settle dah dalil akal,
cara mudah kita fikir dalil akal, ulama bagi cara fikir. Ataupun ada pun dalil ijmal, dalil ringkas tak reti nak fikir, itu makhluk ataupun baharu alam. Alam, orang tanya dalil ada Allah mana? Makhluk. Tu je. Macam mana cara fikir nak kata ada Allah Ta'ala ni adanya makhluk? Tak tahu, dia kata tak reti fikir-fikir ni, jangan tanyalah. Dia kata aku bukan reti. Lepas dah iman dia? Lepas dah. Sebab dia boleh tunjuk kata makhluk ini sebagai dalil ada Allah. Dia boleh tunjuk alam ini sebagai dalil ada Allah. Dia boleh tunjuk baharu ini sebagai dalil ada Allah. Tapi tekan tanya dia, lebih sikit lagu mana cara mu fikir sehingga mu nampak bahawa makhluk ni sebagai dalil ada Allah. Dia tak reti nak tunjuk. Tak reti nak jalan fikir. Sah iman dia. Kenapa? Kerana fardu ainnya, dalil yang ditekan oleh syarak ialah dalil secara ijmal, secara ringkas. Adapun dalil secara tafsil, ini fardu kifayah. Kena tahu cara fikir, kena tahu jalan kira. Kalau kita belajar matematik, kena tahu jalan kira. Barulah keluar jawapan. Bukan boleh keluar terus jawapan. Kena tahu jalan kira, kerana jalan kira tu mahal. Begitu juga kita fikir bagi nampak cara fikir sehingga Allah Ta'ala ini ada, dengan buktinya ialah adanya makhluk. Itu dia ajar cara fikir tu, yang dalam tu, yang apa panjang tu. Cara fikir mula dengan ada makhluk sebagai dalil. Makhluk ini statusnya baru ada. Apabila benda baru ni, tiap-tiap benda baru ada didahului dengan tiada. Kita ni dimulai dengan tak ada. Kita ni baharu ni dimulai dengan tak ada. Apabila makhluk nama baharu, status baru, maka baru ni, tiap-tiap baharu ini dia didahului, dimulai dengan tiada dulu. Apabila makhluk dimulai dengan tiada, maka makhluk ini asalnya nama apa? Nama mungkin. Mungkin ini status dia sama berat di antara ada dengan tiada. Asal kita ni sama berat di antara ada dengan tiada di sudut minda kita untuk Allah nak cipta. Apabila tiba-tiba benda yang sama berat ada dengan tiada, tiba-tiba berat belah ada, munculnya baharu, munculnya makhluk, maka mesti ada orang yang memberatkan orang yang mencipta itu. Siapa yang mencipta itu, yang memberatkan munculnya, adanya, maka sudah tentunya itulah dia Allah Ta'ala. Itu jalan fikir, tuan-tuan. Baik, serta penutup kita dalil yang keduanya naqal. Dalil naqal ni dalil dia ambil daripada Quran. Sebab itulah setiap ciri ada dalil yang jelas. Bukan tidak ada dalil seperti mana da'iyah dan dakwaan-dakwaan orang yang tidak suka kepada metodologi mengenal Allah melalui ciri 20 ini. Ada dalil. Mana dalil Quran? Tadi dalil akal. Seperti firmanullah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalil ini diambil daripada dua surah. Pertama, surah Sajadah, boleh tengok. Yang kedua dalam surah Al-Hadid, ayat yang keempat. Boleh tengok dia ada perbezaan sikit ayat itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ini ni tuan-puan, kalau nak berhujah dengan orang yang tak berapa faham, kena jelas. Ini dipanggil dalil yang didni. Dalil yang bukan sarih tunjuk Allah ada. Tetapi dalil secara indirect. Dalil secara tak langsung Allah mengaku dia ada. Bukan Allah mengaku secara direct Allah ada. Tidak. Ni dalil secara tak langsung berlambak dan Quran menunjukkan dia ada. Ini secara didni, secara berlawanan, secara indirect, secara tak langsung, bukan direct. Mana tak langsung? Tengok. Allah Ta'ala kata, berertinya bermula Allah Ta'ala itulah yang menjadi ia Allah. Akan beberapa langit. Waktu langit tu banyak. Di sinilah ulama lahirnya tafsiran langit tu ada 7. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam bentuk yang banyak. Dan bumi. Dan barang yang ada antara keduanya, kedua langit bumi. Baik. Jadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Fi sittati ayam thumma stawa. Itu ayat surah Sajadah.
Tidak ada secara direct Allah menceritakan bahawa dia ada. Dia cerita dia cipta langit bumi. Dan benda yang antara langit bumi dia cipta juga. Itu pengakuan Allah. Mengaku bahawa langit bumi ini Allah aku cipta. Dan antara benda antara langit bumi juga aku cipta. Allah tak sebut pun dia ada. Dia sebut dia cipta langit, dia cipta bumi. Ini orang panggil secara tak langsung. Apabila dia boleh cipta langit, dia boleh cipta bumi, menunjukkan secara tak langsung dia ada. Kalau dia tak ada, mana mungkin nak boleh dia cipta langit. Kalau dia tak ada, mana mungkin dia nak boleh cipta bumi. Ini orang panggil pengakuan secara tak langsung. Macam ni lah tuan-puan contoh. Ada kawan kita. Kita pergi rumah kawan kita. Sampai rumah kawan kita tanya anak dia. Kawan tak nampak kawan ni. Tanya, ayah ada ayah? Dia kata, ayah duk makan. Dan ayah ada ayah? Ayah duk makan, dia kata. Orang tanya ayah ada, dia tak jawab ayah ada. Cerdik budak ni. Orang tak jawab. Tapi kalau kita jenis tak faham, jenis tak apa cerdik, bukan bodoh marah pula tuan-puan. Tak berapa cerdik. Aku tanya, pakcik tanya ayah ada ke? Tak. Duk jawab duk makan buat apanya? Jadi anak ni tak jawab ada. Anak kata duk makan. Tanya sekali lagi, ayah ada? Duk makan. Sebenarnya dia boleh jawab, ada. Duk makan. Ada dia jawab. Ada jugalah dia betul pun. Dia kata ada, duk makan. Ada. Ada setengah budak cerdik lagi, advance dia punya tu. Dia kata ayah duk makan. Dia tak jawab ada. Kita kena faham. Makna je duk makan tu ada lah. Dia jawab duk makan ada. Jangan duk tanya pula. Aku tanya ada. Duk jawab makan buat apanya? Tu jawab dia. Kena cerdik memahami, berinteraksi dengan ayat Quran, memerlukan kepada orang yang faham tentang teknik-teknik atau gaya bahasa Quran. Maka habis penutup dia tuan-tuan, tutup dah. Maka dengan firman itu nyatalah di minda kita, nyatalah di akal kita, bahawasanya Allah Ta'ala telah mengaku ia Allah Ta'ala dengan ada Allah Ta'ala di dalam Quran. Jelas di akal kita. Jelas. Nyata. Dia mengaku ada dalam Quran. Dan kita pula kena mengaku dalam hati. Apabila Allah declare, Allah buat pengakuan indirect, dia ada dalam pengakuan tu tersebut dalam Quran, maka kita pula kena mengaku dalam hati. Kita pun kena wajib mengaku dalam hati. Apa dia? Dengan ada Allah Ta'ala yang membentuli dengan pengakuan Tuhan dalam Quran itu. Kita pula kena match. Allah mengaku dia ada dalam Quran, kita juga dalam hati kita i'tiqad, kita pegang dalam hati kita. Dah kita tahu dah info dengan ulama cerita, dan disertai dengan dalil secara fikir, dan disertai dengan dalil pengakuan Quran secara jelas dalam Quran, pengakuan Allah secara jelas dalam Quran, maka kita pun mengaku. Tahu dah mengaku. Mengaku apa? Mengaku secara jazam. Dan bukan secara jazam saja, dan ada dalil untuk mengukuhkan pengakuan kita. Dalil itu secara fikir dan secara nakal, secara akal dan secara nakal. Itulah pengakuan dalam hati kita, membetuli dengan nas Quran dan dengan nas ulama. Itulah dikatakan orang yang beriman. Itulah dikatakan orang yang sempurna iman. Pengakuan macam mana nak sempurna iman ni? Dia tahu. Tahu apa dia? Tahu tentang tahu secara maklumat adanya Allah Ta'ala ini. Adanya Allah Ta'ala ini, dan dia mengaku. Apabila dia tahu Allah Ta'ala ini ada, dia mengaku dalam hati dia secara putus, secara tetap. Serta dia nampak, dia faham. Yang kata ada Allah ini, dia faham dengan dalil. Dia faham. Ada dalil dia boleh pegang. Apa dia? Makhluk ini sebagai dalil menunjukkan bahawa adanya Allah Ta'ala itu secara jazam.
Tu dipanggil orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, dengan iman yang sempurna. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung ciri yang kedua dalam kuliah akan datang, iaitu huraian sifat ataupun ciri yang kedua yang bernama qidam. Kita dah faham hari ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepahaman kepada kita untuk kita beramal dan hati kita, untuk kita pegang dalam hati kita, dalam akid dalam hati kita, untuk kita pegang. Apabila kita tahu dah, kita dah nampak wujub, kita nampak makna wujub, kita nampak apa yang mesti akal kita decide, kita nampak dah mesti sungguh adanya Allah Ta'ala ini. Tak terima sama sekali. Allah Ta'ala ini tak ada serta dalil makhluk ini sebagai dalil. Cara fikir kita dah nampak. Dengan dalil akal pun kita dah tahu. Maka itulah benda yang kita nampak dan pegang sungguh-sungguh dalam hati kita. Itulah dia panggil iman. Satu simpul iman. Hari ini kita belajar satu aqdun, satu simpulan. Ada 12 lagi, ada 18 simpulan, ada 19 simpulan lagi yang kita akan belajar untuk melengkapkan 41 simpulan. Hari ini secara tak langsung kita dah belajar 2 lah. Sebab wujub dengan istihalah. Allahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung minggu depan. Dan terima kasih kepada tuan-puan yang meraihkan program kita pada malam ini, meraihkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. Dan juga terima kasih banyak kepada pihak penganjur daripada Surau An-Nur Presiden sebelah Putrajaya. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Al-Fadhil Ustaz Aman, dan terima kasih kepada AJK Tuan Syekh Ahmad Fajri Muhammad, dan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur. Dan tak dilupakan kepada tuan-puan muslimin muslimat yang meraihkan, memeriahkan majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati umur kita, memberi manfaat kepada ilmu kita, untuk kita beramal, untuk kita i'tiqad yang sempurna dalam hati kita berkaitan ataupun berkenaan dengan ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, Allah. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi. Terima kasih.